Salam sejahtera. Hari ini kita masuk bab 8 iaitu graf fungsi. Di dalam graf fungsi hanya ada dua bab sahaja iaitu 8.1 fungsi dan 8.2 graf fungsi. Graf fungsi kita memerlukan kertas graf. 8.1 fungsi. Apakah standard pembelajaran kita? Menerangkan maksud fungsi. Bagaimana kita nak memahami konsep fungsi? Fungsi boleh dianggap sebagai sebuah mesin. Satu nilai dimasukkan ke dalam mesin. Jika kamu masukkan aluminium dalam mesin, kamu mungkin ketuk dia, patri dia, bakar dia dan menghasilkan satu bentuk sahaja iaitu bentuk tin contohnya. Jika kamu masukkan kayu dalam mesin, awak potong dia, paku dia, bentuk dia, awak keluarkan menghasilkan meja. Satu bentuk sahaja yang akan terhasil, satu output sahaja. Nilai yang kita masukkan kita kenali sebagai input dan yang dihasilkan dikenali sebagai output. Contohnya awak masukkan nombor 4. Dalam mesin ni kamu perlu darab dengan 3. 4 darab 3 dapat 12. Hasilnya kemudian kamu perlu tambah dengan 6. 12 tambah 6 dapat 18. Jadi output awak ialah 18. Mengenal pasti fungsi. Fungsi terbahagi kepada dua, iaitu sama ada ia fungsi atau bukan fungsi. Fungsi boleh diwakili dengan gambar raja anak panah. Dua jenis hubungan yang menghasilkan fungsi ialah fungsi 1:1. Input, output. Domain, objek, image. Paksi X, paksi Y. Input kita juga kenali sebagai paksi X. Output juga dikenali sebagai paksi Y. 1:1. Gambar raja anak panah ini menunjukkan 1:1. Nombor 2:4. 3:6. 4:8. Apakah fungsi ini? Apakah hubungan fungsi ini? Macam mana 1 nak pergi 2? 2 nak pergi 4. Apakah hubungan fungsi ini? Fungsi ini adalah didarab dengan 2. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. Fungsi ini boleh diwakili dalam bentuk graf. 1, 2. 1 ke paksi X, paksi Y. 1, 2. 2, 4. 3, 6. 4, 8. Ia juga boleh ditulis dalam pasangan tertib. Awak boleh tulis A, B, apa-apa huruf kat sini sama dengan, nampak bracket, kemudian baru koordinat. 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8 dan tutup bracket. Ini panggil pasangan tertib. Ini kita wakilkan dia dengan graf. Fungsi 1:1. Kalau fungsi 1:1 ialah fungsi. Fungsi banyak kepada 1. Banyak kepada 1. 6, 3. 9, 3. 21, 3. Fungsi dia adalah gandaan. Ini adalah gandaan bagi 3. 3, 6, 9, 21 adalah gandaan bagi
3. Ia juga boleh diwakilkan dalam bentuk graf. 3. Okey, ini ialah paksi X, ini ialah paksi Y. Paksi X 6, 3. 9, 3. 21, 3. Okey, kita juga boleh tulis dalam pasangan tertib 6, 3, 9, 3, 21, 3. Macam mana kita nak ingat ia ialah fungsi banyak kepada 1? Banyak kepada 1. Okey, paksi X dia sekali saja. Tapi paksi Y dia boleh banyak kali. Boleh beberapa kali nombor dia diulang. Paksi X dia hanya sekali saja, tak ada ulangan. Hanya digunakan sekali sahaja. Okey, itu ialah fungsi banyak kepada 1. Fungsi banyak kepada 1 adalah suatu fungsi. Fungsi 1 kepada 1 juga ialah suatu fungsi. Tetapi hubungan 1 kepada banyak bukan fungsi. 1 kepada banyak. 1 saja kepada banyak. Ini ialah paksi X, ini ialah paksi Y. Okey, 4, 4, 4, 8, 4, 16, 4, 12, 8, 4, 8, 8, 8, 16. Okey, kita lihat. Bila kita lukis graf, paksi X dia berulang banyak kali. Paksi X. Okey, paksi X dia berulang banyak kali. 4, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16. 8, 8, 8, 16. Bila paksi X dia berulang banyak kali, dia bukan fungsi. Dia bukan sejenis fungsi. Tetapi dia mempunyai hubungan 1 kepada banyak. 1 kepada banyak. Okey, macam biasa, pasangan tertib dia, kita boleh tulis 4, 4, 4, 8. Okey, ikut awak punya graf. Okey, hubungan banyak kepada banyak juga bukan fungsi. Okey, macam mana kita nak tahu dia banyak kepada banyak? Okey, awak lihat gambar raja anak panah. Kemudian awak boleh lukis dalam bentuk graf. Okey, 16, 4. 16, 16, 8. Dah 2 kali. Paksi X nya dah 2 kali diguna. Okey, 18 sekali. 24. Paksi X dia 24, 24, 24, 6, 24, 8. Bila paksi X nya berulang-ulang, digunakan nombornya berkali-kali, dia ialah bukan fungsi. Kalau paksi X dan paksi Y nya berulang-ulang, ia hubungan banyak kepada banyak. Okey, paksi X nya berulang, paksi Y nya sekali, itu ialah 1 kepada banyak. Okey, kita lihat perwakilan fungsi. Standard pembelajaran kita mengenal pasti fungsi dan memberi justifikasi berdasarkan perwakilan fungsi dalam bentuk pasangan tertib, jadual, graf dan persamaan. Fungsi boleh diwakilkan dalam 4 bentuk, iaitu persamaan dalam bentuk jadual, pasangan tertib dan graf. Okey, macam mana nak tulis persamaan? Pemboleh ubah Y diungkap dalam sebutan pemboleh ubah X. Apa maksudnya? Pemboleh ubah Y diungkap dalam persamaan sebutan pemboleh ubah X. Okey, pemboleh ubah Y. Ini ialah paksi Y. Paksi Y. Pemboleh ubah Y diungkap dalam sebutan pemboleh ubah X. Okey, apabila X sama dengan 1,
langkah pertama, mesti salin dulu persamaan. Okey. Apabila X sama dengan 1, Y dia, okey, gantikan X sama dengan 1. X sama dengan 1. Fungsi dia ialah kali 2. 1 kali 2 dapat 2. Jadi awak tulis sini 2. Apabila X sama dengan 2, X sama dengan 2, kita ungkapkan persamaan Y dalam sebutan pemboleh ubah X. Okey, Y apabila X sama dengan 2, X sama dengan 2, gantikan X sama dengan 2, masukkan dalam persamaan 2 darab 2 dapat 4. Y itu ialah 4. Apabila X sama dengan 2, Y ialah 4. Ungkapkan dalam persamaan. Gantikan Y dalam sebutan X. Okey, apabila X sama dengan 3, gantikan X sama dengan 3. 3 kali 2, 6. Apabila X sama dengan 3, Y ialah 6. Ungkapkan dalam persamaan Y dalam sebutan X. Apabila X sama dengan 4, X sama dengan 4, 4 kali 2, 8. Apabila X sama dengan 4, Y ialah 8. Okay, itu adalah dalam bentuk persamaan. Dalam bentuk jadual. Dalam bentuk jadual. Pasangan tertib. Pasangan tertib. Okey. Ini ialah paksi X, ini ialah paksi Y. 6, 3. 9, 3. 21, 3. Jangan lupa braket besar dan boleh tulis nilai apa-apa huruf di sini dan pastikan hurufnya ialah huruf besar. Ini kita panggil pasangan tertib atau bergantung kepada soalan. Dan dalam bentuk graf koordinat X dan koordinat Y, setiap titik pada graf dikaitkan dengan hubungan yang sama dalam bentuk graf. Okey. Dalam bentuk graf. 6, 3. 6, 3. 9, 3. 21, 3. Okey, ini dalam bentuk graf. Kita boleh lukis dalam bentuk graf. Ada berapa jenis fungsi yang boleh diwakilkan? Ada 4. Iaitu dalam pasangan tertib, graf, jadual dan bentuk persamaan. Okey. Perwakilan graf boleh dilakukan dalam bentuk persamaan, jadual, jadual nilai, pasangan tertib dan graf.